الله العظيم وبلغ رسوله الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونحن على ذلك من الشاهدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وإمامنا وقدوتنا وأسوتنا سيدنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وقائد الدعاة والمجاهدين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين عدد أنفاس المخلوقين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب العالمين. أما بعد. Muslimin, muslimat, ayah-ayah, saudara-saudara yang dikasihi, mudah-mudahan kita semua mendapat keampunan Allah Jalla wa'ala. Amin ya Rabbal Alamin. InsyaAllah kita sambung lagi pengajian kitab Sifat 20, muka surat 14. Muka surat 14, kotak yang baru tu pada tulisan yang besar tu, La ilaha illallah. Jadi setelah selesai pembahasan sebelum-sebelum ini memaknakan kalimah La ilaha illallah, kalimah ini juga dipanggil kalimah tahlil. Bila disebut tahlil maksudnya sebutan La ilaha illallah, atau juga disebut hailalah. Kalimah ni juga dipanggil dengan hailalah. Sebagaimana kalimah-kalimah pujian-pujian yang lain juga ada nama-namanya. Begitulah kalimah La ilaha illallah. Kalau kita sebut takbir, takbir maknanya apa? Allahu Akbar. Bukan angkat tangan. Angkat tangan tu angkat tangan lah. Kalau takbir maknanya Allahu Akbar. Macam takbir raya tu, ada orang angkat tangan? Tak kan? Takbir raya kena sebut, kena baca. Begitu juga takbir dalam sembahyang kena sebut. Kena sebut Allahu Akbar. Tasbih maknanya Subhanallah. Tahmid Alhamdulillah. Lagi lagi seperti hauqalah. Hauqalah maknanya la haula wala quwwata illa billah. Hasbalah, hasbiyallah atau hasbunallah, dan lengkapnya ditambah wa ni'mal wakil. Itu nama-nama pendek, nama-nama singkat bagi kalimah-kalimah memuji ini. Dalam banyak-banyak kalimah itu, kalimah
La ilaha illallah adalah yang paling banyak namanya. Pertama, dia disebut tahlil. Kedua, dia disebut haylalah. Ketiga, dia disebut kalimatut tauhid. Lagi, dia juga disebut kalimatut taqwa. Lagi, dia juga disebut kalimah al-urwatil wuthqa. Lagi, dia juga disebut al-qawlus thabit. Banyak nama. Sedia maklum, tiap-tiap sesuatu yang banyak namanya, maka banyak kelebihannya, banyak keutamaannya. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya banyak, menunjukkan kelebihan kemuliaannya terlampau banyak. Allah, namanya pun banyak, menunjukkan kelebihan, keutamaan, kesempurnaan, keagungannya juga tidak terhitung banyak. Nah, kalimah la ilaha illallah juga banyak nama. Bila kita tahu, datanglah daripada hati kita bila menyebutnya dengan menghadirkan sekurang-kurangnya qasad ataupun hikmah dari nama kalimah itu. Seperti dia dinamakan kalimatut tauhid, maka sudah tentulah orang yang menyebutnya orang yang mentauhidkan Allah. Jangan pula sebaliknya, baca tu jadi bid'ah, masuk neraka. Patutnya jadi tauhid, masuk syurga, bukan masuk neraka. Dipanggil kalimatut taqwa, menunjuk atas kalimah ini intinya jika kita faham, artinya jika kita hayati, menerbitkan taqwa. Taqwa ni makna dia apa? Takut kepada Allah. Maka semakin banyak menyebut la ilaha illallah, semakin tunduk takut dengan Allah. Jangan makin banyak zikir makin sombong. Itu maknanya tak takut. Orang sombong ni orang tak takut dengan Allah. Jangan makin baca makin menghina orang. Menghina orang ni berarti dia tak takut dengan Tuhan. Jangan dia makin dia baca dia zalimi orang. Orang menzalimi orang lain ni tak takut kepada Tuhan. Selain daripada itu, takwa juga membawa maksud waspada, berjaga-jaga, berhati-hati. Seperti Sayyiduna Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu ditanya oleh Sayyiduna Umar, "Wahai Ubay, macam manakah takwa?" Kata Sayyidina Ubay, "Pernahkah engkau berjalan di atas jalan yang penuh dengan duri? Bagaimanakah engkau berjalan di atas jalan yang seperti itu?" Maka kata Sayyidina Umar, "Dengan berhati-hati." Nah, begitulah takwa. Kata Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, begitulah takwa. Yakni jalani kehidupan sebagai hamba Allah, dalam kehidupan ini dengan berhati-hati daripada mengerjakan yang dilarang dan daripada meninggalkan yang diperintah. Itu takwa. Jadi makin banyak berzikir la ilaha illallah, harusnya makin bertakwa. Dia tak jadi tiba-tiba tuan-tuan, makin banyak terus. Ana minal muttaqin,
Saya di kalangan orang bertakwa. Bukan begitu. Tetapi nak destinasi ujungnya ke situ. Supaya banyak menyebutnya menghasilkan erti makna dari kalimah itu. Lagi kalimah ini juga dipanggil kalimatus syahadah. Kalimah syahadah. Itu semua mengandungi makna-makna yang terkait. Dipanggil kalimah al-urwatil wusqa. Ikatan yang wusqa, yang kuat, yang teguh. Menunjuk atas orang yang berzikir la ilaha illallah, maka kuat hubungan ikatan hatinya dengan Tuhan. Nah, kerana banyak maknanya, tiap-tiap kali kita menyebut, harusnya kita mampu, jika mampu kita hadirkan makna-makna dari kalimah tersebut. Ini yang musannif bahaskan di dalam bab ini ataupun baris yang di bawah. Maka kita tengok kata musannif rahimahullah, la ilaha illallah. Cuba tengok ada berapa huruf dalam kalimah itu. Ada cuba hitung kejap. Ada berapa huruf? Berapa? 12. Salah. 14. Lagi salah. Ada berapa huruf? Siapa boleh jawab? Hurufnya ada 3 sahaja. Huruf apa? Lam, alif, ha. Ada huruf lain? Tak ada. Dari 3 huruf ini saja membentuk kalimah la ilaha illallah. Jelas. Dan menyebutnya tidak berhajat kepada gigi. Ini menunjukkan tempat keluar huruf alif, lam, ha tidak daripada makhraj yang berkait dengan gigi. Apa faedahnya ni? Ini berfaedah dalam ilmu tajwid. Sehingga orang yang tak ada gigi pun boleh sebut. Boleh sebut maknanya apa? Daripada bayi sampai dah tak ada gigi semula. Boleh sebut. Maksudnya Allah mudahkan kita nak menyebut kalimah la ilaha illallah. Asal dia ada lidah, dia boleh sebut. Ni bagi yang mampulah. 3 je huruf. Maka tak kala menyebut la ilaha illallah, apa maknanya bila sebut la? La tu nafi. Tengok ditulis nafi. Nafi ni maknanya apa? Menolak, menafikan. Ilaha manfi. Manfi ni iaitu barang yang dinafi dengan la tu. Dengan kalimah atau huruf la, maka ternafilah ilah. Illa pula kalimah isbat. Isbat iaitu menetapkan. Dah nafi,
ditetapkan. Nafikan ilah, lalu menetapkan. Allah musbat, iaitu yang ditetapkan dengan illah. Nanti belum habis. Itu baru sebut nafi, manfi, isbat, musbat. Adapun intinya bila kita menyebut la ilaha illallah, pertama sebelum nak bahas ni sebut ni, kita kena tahu menyebutnya. Menyebutkan la ilaha illallah mesti dengan sebutan yang betul. Jangan disebut dengan malas-malas. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mesti sebut dengan terang, jelas. La, mesti jelas. Ilaha illa Allah. Jelas. Yang kedua, mesti mendatangkan mat pada matnya. Jangan yang ada mat tapi tak dibaca mat. Seperti la ilaha illallah, tak dibaca la ilah, dibaca la ilah, la ilah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mana matnya? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mesti beza antara mat dan tidak mat. Mat ni dalam tajwid je, tuan-tuan. Faham tak mat apa ni? Bukan mat maslan. Mat, huruf mat. Ada alif, waw atau ya. La, mesti dengan mat. Soal baca panjang dengan harakat mengikut tarikat tertentu, itu bahasan tarikat. Ini saya tak bahas zikir tarikat. Kita nak bagi tahu zikir sebut tu mesti dengan hak dia. Sekurang-kurangnya jangan sampai yang mat dua harakat tu pun tak disebutkan. Walaupun tatkala datang wijdan. Wijdan ni zauq ketika zikir, tetap kena menjaga sebutan lafaz la ilaha illallah itu dengan asal hak dia. Kena sebut dengan betul. Jangan pula dimatkan yang tak ada mat. Dimatkan ni maknanya dipanjangkan yang tidak patut dipanjangkan. Seperti la ilaha illallah, ha tu dipanjangkan. Ada tak mat? Tak ada. Dia tak ada ha alif kat situ. Bukan baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ha tu kenapa dimatkan? Tak ada mat. Baca yang betul. Baca yang betul. Sebut yang betul. Maka yang tak ada mat jangan dimatkan. Kemudian pada Allah ditebalkan. Jangan dinipiskan. Masih ditafkhim lil azamah, kerana kalimah lafzul jalalah itu dipanggil ta'zim, mentakzimkan lafaz itu. Pada sebutannya dibaca la ilaha illallah, Allah, bukan Allah. Kecuali tak ada kecuali, kerana ni fake lah, fikir. Kecuali jika tidak mampu langsung nak menyebut, kerana berat pada lidah.
Ini mungkin ada manusia di dunia ni begitu. Kita kat Malaysia ni mungkin jarang dengar lah. Maka sebut dengan la ilaha illallah, bukan la ilaha illallah. Jangan. Baik. Maka pada menyebut la, ketika itu berlakulah nafi. Nafi maknanya menolak, menafikan. Ya, menafikan apa? Ilah, iaitu yang disembah dengan sebenar-benarnya, nafi. Illallah diistisnakan, dikecualikan dalam nafi yang disembah dengan sebenarnya tu. Kita nafi tu dengan mengecualikan Allah. Maka pada sebut lidah sebut la ilaha illallah, di hati menafikan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Jadi nafi dengan dikecualikan Allah. Setakat tu faham? Ini tujuannya bila kita sebut, tak kiralah sebut dalam zikir, dalam zikrullah atau sebutan biasa, lafaz la ilaha illallah, mesti tahu makna. Yang ini mesti menyebut dengan menghadirkan nafi, isbat, nafi, manfi, isbat, musbat pada ketika menyebut. Ini semua dibahaskan setelah dah faham dah sifat Tuhan apa semua. Sebab tu mengaji kitab ni, pengajarannya jangan tebuk-tebuk, jangan cedok-cedok. Dengar kuliah pun jangan begitu. Kena dari awal supaya dia tahu maksud dan murad musannif apa. Kenapa di akhir baru dibahaskan benda ni? Sebab orang yang dah baca sampai di sini ialah orang yang sudah pun dibahaskan tentang awal-awal lagi hukum akal. Dia dah bahas, dia dah faham, dah tahu dah tentang sifat wajib, sifat mustahil, sifat harus, dah tahu dah sifat rasul, dah tahu dah bahasan-bahasan yang melengkapkan aqaidul iman, dah faham dah apa makna la mustaghni an kulli ma siwa wa la muftaqiran ilaihi kullu ma ada illallah. Ada 50 bahasan di situ, dah faham. Disertai dengan bahasan rukun iman, rukun Islam dan seterusnya. Baru dibahaskan tentang erti daripada zikir la ilaha illallah. Faham? Itu dia. Itu sebab setengah tariqah dalam mengajarkan muridnya untuk berzikir, maka muridnya disuruh berzikir dengan mengisyaratkan lafaz zikirnya itu, maknanya itu dengan pergerakan. Diajarkan pergerakan untuk mengisyaratkan makna nafi, manfi, isbat, musbat. Maka tak kala menyebut la ilaha itu dalam keadaan nafi dan manfi. Faham tak ni? Nafi itu perbuatan, manfi itu perkara yang dinafikan. Maka tak kala menyebut la ilaha, ketika itu kita sedang menafikan perkara yang sedang dinafikan. Apa dia? Tiada yang layak disembah dengan sebenarnya, tiada ilah illallah. Barulah kemudian mengecualikan, dalam menafikan tu dikecualikan Allah, dikecualikan. Maka diajarkan makna nafi, manfi, isbat dan musbat itu tak kala berzikir dengan isyarat pergerakan. Tujuannya membantu hati. Lebih-lebih lagi mubtadi, orang yang baru bermula,
baru mula perjalanannya untuk membersihkan hati, baru bermula perjalanannya nak elokkan hati, baru mula. Maka perlu diajarkan tentang apa yang membantu dengan zahirnya ke atas batinnya. Batin ni hati, zahir ni luaran. Itu sebab kadang-kadang ulama ajar nak pergi majlis zikir, pakaian jaga, suruh pakai pakaian yang bersih, pakaian yang putih, pakai serban, wangikan tempat, kan? Tempat tu jangan tepi-tepi pasar. Bukan tak boleh berzikir di pasar. Itu jangan salah faham. Beza dengan orang berzikir di setiap tempat dengan orang yang mengkhususkan waktu dia sedang nak berzikir, maka ketika itu dia membantu hal zahir dia, membantu batin dia. Maka pakaian dikhususkan. Ini bukannya dongeng. Ini diamalkan ulama kita supaya apa? Supaya membantu. Imam Ghazali pun pesan, orang yang nak mula menuntut ilmu, yang nak menjalani jalan akhirat, banyakkan berpakaian putih. Pasal apa? Sebagai isyarat penyerahan, isyarat membersihkan diri. Bukan haram pakai yang lain. Tak mungkin Imam Ghazali mengharamkan yang tidak diharamkan. Tapi maksud Imam Ghazali itu nak mendidik, membantu dalam didikan. Nah, begitu juga pergerakan tadi. Saya sebut-sebut ni tujuannya ialah supaya masa menyebut tu nafi, manfi, isbat dan musbat ni terhasil masa menyebut. Jangan hanya sebut tapi isi kandungannya tidak dihadirkan. Sekali lagi saya ingatkan, ini bukan untuk diberatkan di awal-awal orang masuk Islam terus. Nafi, manfi, isbat, musbat. Bukan. Dia bahas ni setelah orang dah habis membahaskan semua perkara aqaidul iman. Natijahnya apa? Setelah kenal Allah, kenal Rasul, zikrullah, selawat, zikir, selawat, zikir, selawat. Itu natijah dia. Hasil dari orang yang kenal Tuhan, dia berzikir. Hasil daripada orang yang kenal Nabi Muhammad, dia berselawat. Faham ni? Itu faedah dia. Adakah maknanya kena tunggu kenal baru kena berzikir, Ustaz? Tak. Boleh aja. Tapi dalam tertib membicarakan, tertib mengupas, membahaskan, kupasannya begitu. Didahulukan yang asas, yang fardu ain dulu di depan-depan tu, yang asas-asas, baru masuk yang lebih dalam, dan hasilnya membawa kepada zikrullah. Nanti ada rezeki habis bahan ni, kita kongsikan tentang faedah zikir ataupun manfaat zikir dan hal-hal yang berkait dengan zikir, insya-Allah. Jadi bila sebut la ilaha illallah ni, nak hadirkan makna ni kena latih dengan nafi manfi ni dulu. Jadi masa tuan-tuan sebut la ilaha, dinafikan perkara yang dinafikan, menafikan perkara yang dinafikan. Perkara yang dinafikan tu apa? Ketuhanan atau yang disembah dengan sebenarnya. Illallah, melainkan, yakni dikecualikan dalam kita punya penafian itu, kecualikan Allah, yang sebenar-benarnya Allah juga. Bila faham, baru masuk bahas bawah tu. Sebab kita nak menyebut nanti nak kena nafi, mesti ada menghadirkan, menafikan tu. Boleh faham tak tuan-tuan? Bukan hanya sebut la ilaha illallah. Ada pahala? Ada pahala. Tapi hasil daripada zikir itu tak ada. Hasil dengan makna khasiat dia, kesan dia tak ada. Nak ada kesan, nak ada bekas, orang kata.
Bekas daripada zikir tu mesti dihadirkan nafi manfi. Ketika menyebut la ilaha, menafikan, di hati tu menafikan ilah, segala yang disembah dengan sebenarnya. Segala tu sebenarnya tak ada, tapi nak memahamkan tentang manfi tu mutlak. Semua yang disangkakan sebagai yang disembah dengan sebenarnya, nafi. Tiada. Illa, baru kecualikan, melainkan. Yakni isbatkan yang sebenarnya, yang disembah dengan sebenarnya Allah. Bila dah terbiasa latih tu, baru pergi kepada makna la ilaha illallah yang lain. Tengok ayat di bawah. La ma'buda bihaqqin fil wujudi. Ni makna-makna yang dihadirkan ketika menyebut la ilaha illallah. Apa dia? Tiada Tuhan. Itu kita menafikan tu. Nafi tiada. Tuhan yang disembah dengan sebenarnya. Ma'bud fil ma'bud bihaqqin fil wujud. Itu makna dia. Menafikan, yakni tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya, illallah al-ma'budu bihaqqin. Hanya Allah, ialah yang disembah dengan sebenar-benarnya. Jadi latih bila sebut la ilaha tu nafi dan manfi. Boleh. Illallah isbat dan musbat. Jadi makna ilah sebenarnya makna dia sama dengan ma'bud bihaqqin. Ini kita dah sebut dulu kan, masa bahas mustaghni an kulli ma siwa wa muftaqiran ilahi kullu ma ada. Jadi bila sebut la ilaha, di hati maknanya apa? Tiada yang disembah dengan sebenarnya illallah, melainkan Allah jugalah yang sebenarnya. Begitu. Lagi makna la ilaha illallah, la mustaghniyan an kulli ma siwa. Ini tuan-tuan, mulutnya sebut apa? La ilaha illallah. Makna di hati tu boleh banyak. Maksud boleh banyak, ada banyak kandungan makna la ilaha illallah. Salah satu darinya la ma'budu bihaqqin fil wujud illallah. Lagi la mustaghniyan an kulli ma siwah wa muftaqiran ilaihi kullu ma ada illallah al mustaghni an kulli ma siwah al muftaqiru ilaihi kullu ma ada. Tu makna dia. Ilah tu sendiri boleh dimaknakan dengan mustaghni an kulli ma siwah muftaqiran ilaihi kullu ma ada. Apa tu terjemah dia? Tiada yang terkaya dari segala sesuatu, dan tiada yang berhajat segala sesuatu kepadanya illallah, melainkan hanya Allah jua, ialah yang terkaya dari segala sesuatu. Terkaya ni maknanya tak berhajat. Tak ada satu pun yang tak berhajat kepada segala sesuatu, dan segala sesuatu berhajat kepada dia, melainkan Allah sahaja yang terkaya, tak berhajat kepada segala sesuatu, dan segala sesuatu berhajat kepada dia. Lagi makna dia la wajibal wujud, tiada yang wajib wujudnya illallah al wajibul wujud, hanya Allah yang wajibul wujud. Yakni tiada yang mesti wujudnya, tiada yang dihukum mesti ada, melainkan Allah jua yang mesti ada. Ni makna-makna bila kita sebut la ilaha illallah. Allah. Kemudian lagi makna la ilaha illallah, la mustahiqqan lil ibadati bihaqqin. Makna dia tiada yang mempunyai hak dibuat ibadat padanya illallah al-mustahiqqu lil ibadati bihaqqin,
Hanya Allah yang hak dibuat ibadat padanya. Ni yang lain ni tinggal baca. Jadi ketika sebut la ilaha illallah, ni makna-makna ni boleh didatangkan makna tu ketika menyebut la ilaha illallah. Setengah tariqah dia jaga murid dia tidak bagi sewenang-wenangnya mendatangkan makna-makna ini, melainkan yang sesuai dengan maqam. Seperti tariqat Qadiriyah, tariqat Qadiriyah Syaziliyah, dia akan ajar muridnya ketika sebut la ilaha illallah, didatangkan makna di hatinya itu dengan makna yang pertama, la ma'buda bihaqqin illallah. Sebelum diisyarat oleh gurunya untuk memindahkan ataupun mendatangkan makna yang lain, maka murid itu tidak boleh mendatangkan makna yang lain melainkan yang bersesuaian dengan keadaan dirinya ketika itu. Mana nak tahu sesuai tak sesuai? Itu perlu kepada guru mursyid, guru yang basir. Basir ni maknanya yang ada basirah, dia tajam mata hati. Dia tahu muridnya ini masih bergelumang dengan sangkaan-sangkaan terhadap sesuatu yang selain dari Allah sebagai Tuhan. Masih bergelumang untuk mentauhidkan Tuhan pada hak ubudiyah, pada hak ibadat. Maka kena diajar dulu supaya mentauhidkan hanya Allah yang layak disembah dengan sebenar. Maka ketika itu mulutnya zikir la ilaha illallah, tapi hatinya memaknakan la ma'buda illallah. Tiada yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Tengok makam murid. Tengok makam si murid. Murid ni bukan murid sekolah, bukan kapulai. Bukan. Murid di sini orang yang berkehendak redha Allah, orang yang nak berjalan menuju Allah. Dia perlu ada guru mursyid yang membimbing perjalanan rohani, yang menyuluh jalan. Maksudnya tunjukkan panduan yang betul apa. Dan murid mesti patuh, mesti ikut. Ayat itu nanti masuk bab lain. Sambung. La khaliqah, tiada yang menjadikan sekalian makhluk illallah al-khaliqu kulli syai'. Hanya Allah ialah yang menjadikan sekalian makhluk. Ingat tu je, bila tuan-tuan sebut la ilaha illallah, apa makna ilah tu? Dia boleh dengan makna ma'bud bihaqqin. Jadi ketika sebut, maknakan dalam hati tiada yang disembah melainkan Allah. Boleh dengan makna tiada yang terkaya yang ini tak berhajat. Tidak ada satu pun yang tidak berhajat kepada segala sesuatu, dan segala sesuatu berhajat kepadanya melainkan Allah sahaja yang tidak berhajat kepada segala sesuatu, dan segala sesuatu berhajat kepadanya. Kalau tuan-tuan sebut macam ni, memanglah la ilah. Sebab nak sebut perkataan tu dalam hati, itu namanya baca dalam hati. Cukup memahami makna dia, maka sebut macam biasa, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La tu menafikan. Apa yang dinafikan? Segala yang mustaghni an kulli ma siwa wa muftaqiran ilaihi kullu ma ada. Sampai habis.
Jadi la khaliqah, jadi tuan-tuan menafikan tiada yang mencipta, yang menjadikan illallah, melainkan Allah juga yang mencipta segalanya. Mencipta maknanya mencipta apa? Segala sesuatu Tuhan yang cipta. Tak ada satu pun yang mencipta. Jadi kita ni mencipta. Kalau kita dinisbahkan mencipta tu mencipta ni, itu nisbah majaz, nisbah pinjaman sahaja. Hakikat yang benar-benar mencipta illallah, hanya Allah. Semua, apa sahaja, segala sesuatu Allah yang mencipta. Ini sebab kita kata kalimah ini mengukuhkan hubungan dengan Tuhan. Ada penyakit, ada musibah, apa sajalah ketentuan-ketentuan Tuhan yang ciptakan. Tak ada yang lain dari Tuhan yang mencipta. Pada hakikatnya tak ada. Maka nafikan yang selain daripada Allah, nafikan ada hak dalam mencipta pada hakikat. Tak ada. Bahkan dia mencipta dengan asbab mahupun tanpa asbab. Contoh dengan asbab ni apa? Contoh sejuk. Tuhan cipta kesejukan dengan asbab aircon, atau dengan asbab cuaca, angin. Betul tak? Dalam i'tikad kita, Tuhan boleh mencipta sesuatu dari tiada kepada ada. Itulah makna khaliq. Kalau benda tu dah ada, contohnya angin, lalu Tuhan mencipta kesejukan dari angin, itu maknanya mencipta sesuatu dari benda yang ada. Itu bukan khaliq. Kalau nama khaliq ni tak ada angin, tak ada apa, sejuk, itu nama khaliq. Boleh faham tak saya punya contoh tu? Saya nak bagi tahu Tuhan boleh jadikan walau tanpa ada asbab. Boleh di situ bukan mungkin, bukan mungkin. Memang Tuhan mampu berkuasa menjadikan daripada ketiadaan. Ini nak yakin. Jangan selamanya terpenjara dengan asbab. Dan jangan pula sombong tak nak ambil asbab. Maaf cakap keadaan seperti yang berlaku 2 tahun ini. Ada yang terpenjara dengan asbab. Kalau tak ada tu tak boleh selamat, tak boleh sembuh. Sebaliknya, ada yang terlampau pula menafikan asbab. Maksud terlampau menafikan ni sehingga menolak langsung atau mengharamkan langsung asbab. Dua-dua tak tepat. Yang betulnya ialah Tuhan, kita yakin Tuhan yang memberi bekas. Sama ada dengan ada penyakit atau tanpa penyakit, Tuhan yang menjadikan keadaan itu, sakit itu. Sama ada pelindung vaksin atau tanpa vaksin, Tuhan yang menyelamatkan dia. Walau tanpa ada vaksin atau ada vaksin. Jadi ada asbab atau tanpa asbab, tetap Tuhan yang memberi bekas. Dan tidak berkongsi, Tuhan tidak berkongsi pada hak itu dengan sesiapa pun.
Itu etikad tauhid yang melampau dalam mengambil asbab, sehingga jika tidak begitu, nescaya Tuhan tidak boleh selamatkan orang yang tak ada vaksin. Ini melampau, terpenjara dengan asbab ni. Atau sebaliknya, tak mahu langsung asbab, dengan maksud Tuhan pasti selamatkan walau tanpa asbab, sehingga dia terlupa Nabi pergi perang pun pakai baju besi. Takkanlah akidah Nabi lebih lemah dari akidah kita? Takkanlah keyakinan Nabi terhadap Allah lebih lemah? Bahkan Nabi atqakum lillah. Nabi kata, aku yang paling takut takwa kepada Allah di kalangan kamu. Sungguh begitu Nabi pakai baju besi. Maksudnya apa? Tak kosong-kosong lah pergi perang, pakai juga pelindung. Takkanlah Nabi terpenjara dengan asbab. Tak. Itu sebab kena menghadirkan makna ni. La ilaha illallah, la khaliqa illallah. Illallah, hanya Allah yang mencipta. Tuhan yang cipta penyakit, ya, hanya Allah cipta. Dia yang mencipta penyembuh, penawar, ya, hanya Dia yang mencipta. Ni sepatutnya tak masalah nak bahas ni, sebab dah sifat Tuhan dah habis bahas dah. Sifat kudrat, sifat iradat, kan nanti ulang balik. Itu sebab musannif ni dia letak perkara ni lebih dah kepada nak mentahkikkan sahaja. Apa yang sudah dipahami, yang dibahaskan, nak tahkikkan dengan zikrullah. Dan zikir itu tak berkesan, tak ada hasil bekas kalau tidak mendatangkan makna nafi, manfi, isbat dan musbat ini. Ada pahala, ada. Tiap-tiap hari majlis tahlil, ada pahala. Tapi kesannya tidak ada. Itu faedah kita belajar ni, supaya datangkan makna la khaliqa illallah, wallahu a'lam. Saya ni tak boleh, kalau baca sambung ni panjang ni. Terutama ayat tu, la mumita illallah. Tak ada yang mematikan illallah. Mati tu saja. Sebab tu ahlullah dia tenggelam dengan zauq bila menyebutkan Allah dan nama-nama Allah, terus dia rasakan. Itu yang sampai ada yang kita fikir ahlullah, wali-wali Allah ni zikir banyak macam kita fikir lah. Memang mereka daiman fi zikrillah, sentiasa dalam zikir. Tapi ada di kalangan mereka Allah Ta'ala berikan ujian. Sebut nama Allah pengsan. Kira-kira dalam satu kali sembahyang, berapa kali sebut nama Allah? Yang wajib lah, yang wajib. Kan hitung banyak pula. Yang wajib. Berapa kali nak pengsan tu? Ulama bahas, kalau dah pengsan, batal tak sembahyang? Habis tu wajibkan sembahyang. Asyik pengsan je, macam mana nak selesai sembahyangnya? Ulama bahas, bagi orang yang begini, dimaafkan, dia bangun, dia terus sambung. Kita tak sampai gitu, sebab Allah mengeluh. Allah fikir-fikir lagi, gitu. Ada wali Allah sebut nama Allah pengsan.
Umpama macam sebut nama benda yang paling kita takut lah. Apa yang paling tuan-tuan takut? Ha? Isteri tuan-tuan lah. Malaikat maut, takut. Kita sanggup berhadapan dengan malaikat maut, tapi dengan isteri belum tentu. Gurau. Wali Allah bila sebut nama boleh sampai pengsan. Bukan mesti kena pengsan baru betul wali Allah, bukan pula gitu. Jangan sangka begitu. Apa saya nak bagi tahu tentang tak semua orang Allah Ta'ala pun dia boleh sebut nama. Selagi boleh sebut ni sebut. Dalam surah hadis Nabi kata la taqumus sa'ah, tak akan terjadi kiamat sehinggalah tidak ada di muka bumi ini yang menyebut Allah. Allah. Selagi ada orang sebut Allah, yakni berzikir, berdoa, memuji Allah, tak berlaku kiamat. Itu isyarat nak kata kiamat ni berlaku ketika tidak ada orang mukmin masih hidup. Nah, kita selagi mana berzikir, yakinlah mudah-mudahan matinya beriman. Sebab tu jangan berpaling kepada orang yang melarang zikir. Tak sedikit pun mendekatkan kalimatnya, ukapan mereka tu tak sedikit pun mendekatkan kita kepada Allah dengan menjauhkan, melarang orang yang berzikir. InsyaAllah lah kita sambung kuliah pada kalimah la raziqa, tiada yang memberi rezeki. Ini patutnya disyarah, ditafsir. Tapi kalau ditafsir panjang, kita beri makna je lah. Beri makna. Wallahu alam bisawab. Hadza wa billahi taufiq. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.